Alhamdulillah saya sempat bersama kempen warisan di Bengawan ini di Membakut, dan saya dapat ambil masa-masa sela-sela yang kata pun terluang sedikit ini bersama Datuk Seri Panglima Haji Shaufiq Abdal. Datuk Seri, terima kasih bersama saya Nazrika datang khusus ikut trail kempen Datuk Seri di Bengawan di Membakut ini. Datuk Seri, apa yang Datuk Seri ingin lihat dalam penyertaan warisan dalam Pilihan Raya Umum Sabah ke-17 kali ini? Terima kasih banyak Nazri dan ruang yang diberikan untuk kita bersama-sama pada petang ini. Sebenarnya kalau kita lihat daripada awal, tujuan kita warisan ialah menyatupadukan umat yang ada. Umat berbagai bangsa, berbagai tunak agama. Pasal itu warisan adalah merupakan satu parti berbagai bangsa yang ada. Bukan sama dengan tempat-tempat lain dekat Semenanjung. Di Kelantan beza, di Kedah beza. Jadi bagaimana untuk kita nak sumbangkan kepada negara Malaysia? Bukan hanya dari segi penyatuan umat, kebulatan suara mereka. Itu jauh penting. Saya juga mantan Menteri Perpaduan. Jadi bila melihat bagaimana perjalanan banyak negara di dunia, perpecahan, perbelahan. Bayangkan hari ini, satu kawasan ada 13, ada 12, ada 11, ada 10 calon yang ada. Yang bertanding ini, kemana nak dibawa Sabah ini? Kemana dibawa masyarakat kita ini? Atas nama oleh kena nak jadi calon, sanggup pecah umat ini. Maka itu perkara yang penting kepada kita untuk pastikan. Di samping itu kita sedar dan tahu semenjak JRS perintah, keadaan Sabah ini bukan semakin maju, bukan semakin baik. Berbagai masalah, pengangguran, bekalan elektrik, pelancong yang datang bukan hanya di Shangri-La Hotel, di banyak hotel, di Hyatt, di Kota Kinabalu. Air tidak cukup. Air tidak kena bayar minum water. Bayangkan bagaimana kita nak membantu negara kita sebagai Sabah tempatnya yang menjadi tarikan. Bayangkan tidak ada tempat di negara ini, malahan di rantau Asia sebenarnya, yang banyak produk pelancongan. Gunung yang tertinggi di rantau Asia di Sabah, pulau yang tercantik di Sabah. The seafood is the best, and the multiracial yang ada, budaya berbagai kaum, persembahan berbagai corak. Bukan hanya kebudayaan dia, makanan yang ada. Kekayaan ini boleh dimanfaatkan negara Malaysia yang untung. Bukan hanya Sabah. Tapi kepimpinannya mentadbir Sabah ini cukup penting untuk dilihat agar tidak terlibat dengan rasuah yang ada. They must also have a clear policy plan bagaimana untuk membantu. Tidak ada artinya kita boleh bersuara pelabur datang, air tidak ada, lampu padam-padam, jalan raya tidak sempurna, pelabuhan tidak ke mana. Jadi itu merupakan satu basic keperluan yang perlu ditambah baik. First, when we are the government, 1, 2, 3 tahun, perlu asas ini dapat kita tingkatkan. Selepas itu baru kita tarik selama mungkin pelabur-pelabur, kilang-kilang yang ada. Dan ini merupakan satu perkara yang pokok untuk membolehkan kita dapat tambah baik kehidupan masyarakat yang ada. Tidak ada artinya kerajaan kalau sekiranya yang terkaya bumi Sabah ini dengan emasnya, dengan minyaknya, dengan kelapa sawitnya, dengan kayu balaknya, kilang perabot yang tercantik, tidak ada pun di Sabah ini. Tapi penjual kayu yang terbesar di Sabah ini. Kemana kita manfaatkan? Monetizing the wealth yang ada. Kalau kita dapat proses, kita katakan downstream, boleh lahirkan pekerjaan anak-anak kita. Bayangkan 2 rakyat Malaysia dari Sabah, dari Papar sendiri, meninggal dunia di Korea. Pasal cari kerja. Cari kerja. Kemana anak-anak kita ini diatasi masalah ini? Dah berlarutan berpuluh tahun yang ada. Pasal itu setelah saya berkhidmat, saya sudah cukup menyumbangkan kepada Kerajaan Persekutuan 30 tahun. Dan sudah terpanggil jiwa saya dalam usia yang ada pada hari ini untuk melihat supaya generasi yang mendatang, anak cucu kita. Saya ada cucu di Sarawak 3 orang. Cucu Kelantan 2 orang, cucu Muar 1 orang, cucu Selangor 2 orang. Bukan berarti bahawa kita tidak sayang. Tapi dalam pada itu kita perlu imbangi pembangunan. Orang yang bayangkan berbilion duit, belanjawan tahun ini 470 bilion, tahun lalu 420 bilion. Kementerian Kesihatan, Kementerian Pelajaran, tapi duit itu di mana? Kemana? Yang kita nakkan ni supaya salurkanlah duit belanjawan yang kami luluskan. Saya penggubal dasar. Saya juga turut meluluskannya. Bagilah ke kawasan. Bagilah kepada umat yang memerlukannya. Di Semenanjung tidak ada sekolah Bapapan. Di Semenanjung tidak ada sekolah yang tidak ada air. Di Sabah bukan hanya tidak ada air,
You bagi komputer kepada mereka tidak boleh pakai pasal elektrik tidak ada. Bagi tablet kepada mereka tidak boleh pakai pasal connectivity tidak ada. Datuk Seri dalam pidato tadi ada mengangkat isu-isu rakyat, terutamanya isu bekalan air, isu bekalan elektrik dan jalan-jalan raya, lebuh raya yang baik. Datuk Seri menggunakan pengalaman warisan 22 bulan pemerintah. Bagaimana Datuk Seri jika diberi mandat untuk PRU ke-17 ini dapat memusatkan kekuatan itu dalam masa singkat menyelesaikan, kerana ini tidak boleh ditunggu lagi oleh rakyat Sabah. Kita tahu masa dahulu bila kita memerintah mentadbir Sabah 20 bulan, tapi kita berhadapan dengan masalah nyawa manusia, keselamatan. So kita selaku pemimpin kerajaan, kita kena fokus keutamaan. Keutamaan apa ini? Projek jalan ke projek air, sedang orang sakit nak meninggal dunia oleh kena COVID, perlu ubatnya, perlu masnya, supaya dijaga kesihatan keselamatan mereka. Kita bekalkan mas semua sekolah-sekolah, tidak kira universiti, tidak kira yang menengah, tidak kira yang rendah. Malahan saya bagi 1 juta Kementerian Kesihatan, 1 juta kepada polis, frontliners yang ada. Tidak ada tempat yang bagi peruntukan. Jadi masa itu prioriti ini ya, priority, untuk COVID ya. COVID, keselamatan. Jadi dalam keadaan yang sekarang mudah-mudahan tidak berlaku lagi. Kalau tidak berlaku, dipermudahkan. How we can build. Tapi untuk membangun keadaan di Sabah ini, keutamaan dulu. Basic infrastructure. Basic infrastructure. Kita tidak boleh cerita tentang pelabur kalau tidak ada elektrik. Betul. Kita tidak boleh cerita tentang pelabur Kerja. kalau keadaan yang kita katakan airnya, jalan rayanya. But manpower is another thing. Pasal itu saya nakkan supaya dahulu bila kita kerajaan, saya salurkan duit berjuta kepada UMS. Tapi untuk bidang-bidang apa? Kesihatan. Bidang apa? Engineering. Tidak ada artinya kita banyakkan orang yang pakar dalam pendidikan, sekolah bapa-papan saja. Ya. Tapi kita nakkan supaya we have to produce more engineers. Engineers, doctors yang ada di samping itu, bukan setakat chemical civil engineer. Kita kena rangkaikan apa keperluan untuk membolehkan supaya Sabah ini tempat yang kaya, sumber alam yang ada, kita yet to monetize, yet untuk manfaatkan, tapi tidak dimanfaatkan. Bayangkan tanah yang paling subur di Malaysia di Tawau itu. Betul. Volcanic soil yang ada. Saya masih ingat tahun 90-an bila saya duduk di Marco Polo dengan Tun Mahathir. Marco Polo. Di Marco Polo Hotel. Lepas itu kita cerita perhimpunan. Waktu itu saya pemuda, himpunkan di Tawau itu. Lepas itu cerita makan tengah hari, the best. Manis dia punya rambutan, manis nangka dia. Situ kita luas tanah. Tapi tanah itu macam mana kita manfaatkan? Ada 30,000 hektar tanah yang boleh kita majukan sebagai food security. Kita keluarkan makanan-makanan pasal tanahnya subur. Peluang pekerjaan ada. Bayangkan kalau itu dapat kita lahirkan, we become one of the major food security supplier. Bukan hanya kepada Malaysia, bahkan juga rantau Asia. Di Jepun tanahnya tidak subur. Di Sarawak banyak pit soil. Tanahnya tidak sesubur di Sabah ini. Maka itu di antara perkara kalau kita dapat melihat bagaimana pulau-pulau yang ada. Cukup cantik. Banyak pelabur datang. Khususnya di Sempurna sudah ada hotel 5 bintang. Resortnya cukup banyak, nanti datang ke Sempurna. Pelancong setiap minggu 3,000. Ya, bayangkan manfaat yang ada. Bukan kepada saya selaku ahli parlimen, tapi kepada rakyat di peringkat bawah. Mereka sedikit sebanyak nelayan, petani dan sistem pengangkutan. Kita tidak begitu sempurna keadaannya. Datuk Seri, berkaitan dengan model ekonomi yang akan ditawarkan kepada rakyat Sabah, bergantung juga dengan perjanjian MA63. Bagaimana Datuk Seri boleh eksploitasi dengan pendekatan holistik MA63, resources di Sabah dan model ekonomi warisan? Well, kita kena lihat seperti yang saya nyatakan, monetize. Kita keluarkan gas, tung gas pun tidak ada. Susah. Jauh nak beli dari Semenanjung tu harganya tinggi. Takkan tak boleh di sini. Kalau nakkan Petronas joint venture di state government boleh, tapi kami keluarkan gas. Tung gas yang ada takkan tak boleh. Bila kita tualkan tung gas di sini, yang bekerja anak-anak di Sabah ini. Ya, jadi ini di antara perkara-perkara. Contohnya emas. Di Tawau paling banyak emas. Di negara Malaysia paling banyak emas di Tawau itu. Tapi bagaimana Dubai tidak ada emas? Tapi yang sekarang penjual emas terbesar di Timur Tengah di Dubai.
berjuta duit mereka jual setiap tahun. Takkan kita tidak ada keupayaan yang bahan dia ada, tapi tak tahu ke mana kekayaan ini untuk dapat dimanfaatkan oleh anak bangsa kita. Betul sih. Datuk Seri dalam pidato juga ada mengangkat daerah Kudat dijadikan pelabuhan laut dalam, ada rangkaian kereta api yang bagus untuk kargo sampai ke Kota Kinabalu dan sebagainya. Kawasan ini kalau dalam perangkaan dosem antara daerah-daerah termiskin di Malaysia, bukan hanya di Sabah. Jadi ini katalis pada saya sebagai orang media. Sedikit explanation daripada Datuk Seri. Pasal itu bila kita lihat kita jadi pemimpin, di mana yang memerlukannya untuk mengatasi kemiskinan, bring the project development into the area of needs. Bring the mountain to them. Yes, bagi kepada kawasan supaya anak-anak di situ. Bila ada 3 bilion contohnya, mungkin kurang dari 3 bilion pelabuhan itu. Sudah pasti yang bekerja di situ, sebagian besar anak-anak di situ. Di Pitas, Kota Marudu, di Kudat, di Banggi. Dan ini akan banyak boleh mengatasi masalah kemiskinan. Di samping itu, dari segi bigger picture, pelabuhan ini di Sipanggar sudah jam dah. Ya, tak mampu. Sekarang pun mengambil 3 bulan kadang-kadang clear kargo. Pasal apa? Di situlah UMS, itulah di kilangnya. situlah Pangkalan Tentera Daud, di situlah juga Pentadbiran Negeri Sabah, di situlah juga IPP, Industrial Park yang ada. You must spread development untuk membolehkan supaya equal development yang ada. Dan Kudat itu dekat apa model yang Datuk Seri boleh imagine kepada kami? Mungkin Dubai Entreport di Jebel Ali ataupun di Changi Keppel di Singapura. Bayangkan Kudat ini dekat dengan China. Kudat ini dekat dengan Jepun, dekat dengan Hong Kong. Jadi kalau kita lihat, we can capture market, shop building, repair. Pasal saya juga ada pengalaman pegawai kerajaan dulu masa musim berjaya. Tahun 1970-an. Kita ada Labuan Shipyard. Maintenance of ship can be done in Kudat. Kalau ada kapal daripada China, daripada Jepun, daripada Hong Kong, daripada tempat-tempat lain, Korea boleh singgah di Kudat, for repair, boleh isi minyak. Singapura tidak perlu. Bila nak sampai ke Kudat, terus ke India. Terus direct saja. Direct ke Dubai. Semua dah selesai. Selesai. Maintenance dia besok nanti singgah. Kontena pun selesai. InsyaAllah. Tapi dia akan mengambil masa. Kita tidak boleh bicara kosong. Ini akan dapat dilaksanakan sekiranya kita ada satu fokus dia. Kedua, dia ada manpower dia. Kedua, kita ada yang kita katakan kesatuan umat yang ada ini. Betul sih. Sedikit lagi berkaitan dengan autonomi MA63 yang menjadi pusat kempen juga menggegar sepanjang bulan ini kerana Pelaraya Umum Sabah ke-17. Jadi bagaimana pendirian warisan dan Datuk Seri untuk memastikan 40% dan juga segala perjanjian dalam pembentukan Malaysia MA63 itu dihormati dan diberikan kekuatan oleh pihak federal kepada Sabah. 18 hari bulan November 2019, saya minta dengan rakan saya mendiang BKLU, Menteri Undang-Undang. Ya, betul. Menteri Undang-Undang bawa ke Kabinet. 18 hari bulan November 2019, cek Cabinet Paper itu. Apa yang di situ itu? Disebutkan jawatan kuasa rundingan dimansuhkan. Penubuhan jawatan kuasa pelaksanaan perjanjian 63. Pasal apa kita ada runding lagi? Dah termaktub dalam perlembagaan. Bayangkan hari ini kita runding apa yang terkandung dalam perlembagaan, kita bawa ke mahkamah apa yang terkandung dalam perlembagaan. Tidak ada dalam sejarah dunia the right of the people in the constitution. You have to bring it to court to even question it, to even say that this is not right. I mean, takkanlah kita nak bawa pergi mahkamah perlembagaan pula. Hari ini dah berlaku di Sabah. Dan bayangkan keadaan ini membimbangkan. Building a nation, touch the heart of all Malaysian. Inilah yang mengikat kita umat di Sabah, umat di Sarawak, sehingga kita mampu membentuk sebuah negara dinamakan Malaysia. Bukan kita tidak sayang negara Malaysia, tapi tunaikanlah apa yang telah dijanjikan. Masa ditandatangani di depan Ratu Elizabeth di England. Untuk apa itu? Otonomi kita. Untuk apa? Kekayaan yang ada perlu dimanfaatkan kepada Sabah dan juga rakyat di Sabah ini. Apa salahkah kita minta? Salahkah kita bersuara untuk menyatakan ini merupakan kekayaan yang perlu dimanfaatkan oleh umat Sabah ini?
Atau adakah perkara pertama apabila jika diberi mandat akan terus berbincang terus dengan pihak Putrajaya untuk dilaksanakan? Tunaikan apa yang terkandung dalam mahkamah. Iyalah, takkan tak boleh kan. Kalau belanjawan 470 bilion satu tahun kita belanja takkan berapa bilion, 40% ini ada cara dia. Tapi saya tak nak sebut semuanya ada. Simpan. Datuk Seri, kesatuan orang Sabah. Ini yang selalu Datuk Seri angkat juga dalam pidato Datuk Seri. Kalau orang Sabah sendiri berpecah-pecah. Kalau kali ini pun pertandingannya begitu sengit sampai ada 14 penjuru, ada 10 penjuru, di Bengawan pun ada 9 penjuru. Jadi kalau orang Sabah sendiri tidak bersatu dalam hal ini, bagaimana membawa suara solid Sabah dalam apa jua tindakan Datuk Seri? Bila kita perintah Sabah 20 bulan, pertama yang saya minta kepada Datuk Aidil dahulu, apa dia? Pindah enactment agama Ahli Sunnah wal Jamaah bagi umat Islam yang ada. Pasal apa? Saya mau tidak akan datang ke Sabah ajaran-ajaran yang boleh memecah belah. Kita lah merupakan tempat yang menyatukan umat yang ada dari segi bab Islamnya. Pengiktirapan sijil UC, sekolah-sekolah Cina yang ada. Pasal kadang-kadang bila saya nampak 90%, 80% anak-anak yang sekolah Cina ini bukan Cina. Anak-anak yang kita katakan bumi putra di Sabah ini. Jadi mereka mendapat ilmu. Ilmu mereka ini kena diiktiraf. Kita iktiraf mereka. Begitu juga bila saya nyatakan bahawa saya bantu untuk cuti satu hari kepada Christmas orang Kristian. Pasal apa tujuan kita? Pemimpin pikirkan bagaimana anak dia yang berada di Johor, yang berada di Selangor, yang berada di Singapura, yang berada di Hong Kong, nak tengok ibu bapa mereka dalam perayaan yang cukup penting. Orang Islam ada 6 hari. Hari Raya Haji, Hari Raya Puasa 2 hari, Mahal Hijrah, Maulud Rasul, cukup banyak. Takkan kita tak boleh bagi dengan umat yang lain untuk family bonding yang ada. Ikatan kekeluargaan, ikatan menyatukan umat. Itu sebagian langkah. Dan sekarang ini parti warisan berbagai bangsa. Presiden saya Timbalan, Derela Hakim, Setiausaha Agung, Lorito, orang dusun. Cina naik presiden, Jun Wong. Cina orang Brunei, Dr. Daud. Jadi maknanya parti berbagai bangsa supaya diperintah dengan keadaan kita terjemahkan bukan hanya bicara, ya, bukan hanya kata-kata tapi menggunakan amalan menjadi bukti bahawa inilah kita diukur bukan dengan ucapan, bukan dengan perkataan tapi amalan. InsyaAllah akan ada keredaan Tuhan. Akhir sekali. Pilihan raya yang lalu peratusan mengundi agak perlahan juga 66% di Sabah. Dan kali ini kita lihat undi 18 anak muda pun agak skeptikal dengan setiap kali pilihan raya. Mereka menganggap orang politik ini serupa saja, tak kira lah parti mana. Ada ura-ura daripada yang kita lihat di akar umbi, ada gelombang hitam. Jadi Datuk Seri punya lihat bagaimana orang muda ni mesti ada political, orang kata pun literasi lah. Melihat ini masa depan anak-anak, cucu-cucu anda semua. Pasal itu saya berjumpa 4 bulan yang lalu dengan 1,470 pelajar. Mahasiswa. Di universiti. Betul. UMS, City University, beberapa universiti yang ada. Dan bicara dengan mereka, forum dengan mereka, dialog mereka, apa kehendak mereka. Saya dengar. Ya. Lepas itu saya jumpa dengan pensyarah-pensyarah, hampir 200 orang. Dan saya maklumkan kepada mereka. Tujuan kita ialah corak warna lah masa depan kamu. Betul. Orang muda kena bangkit pada pilihan raya ini untuk turun mengundi, chart your future. Corak warna kehidupan masa depan, bukan masa depan saya, masa depan mereka. Kena pilihan raya pada kali ini 5 tahun. Betul. Boleh kerajaan membentuk keadaan macam mana. Jadi siapa yang nak corak warnakan? Saya atau mereka? Jadi kalau mereka menjadi mainkan peranan, sehingga saya sebutkan air tidak ada anak-anak kita. Bayangkan hari ini hospital padam lampu, tengah doktor operate, pas sakit dia. Kemana Sabah ni nak dibawa ini? Orang muda dipaparkan pada hari ini keluar video-video. Orang muda suka tengok video. TikTok kah, WhatsApp kah, sebagian besar daripada calon dan pimpinan yang mereka tawarkan ialah ada keluar video yang ada. Ya, takkan inilah pimpinan menjadi pilihan mereka untuk terus memimpin mereka. Jadi anak-anak muda kena bangkit. Itu yang kadang-kadang harapan saya. Sebagian besar pengundi muda ini, saya jangka lebih daripada 40%. 1,7 pengundi yang ada, juta itu. Besar tu bang. Besar. Di setengah-setengah kawasan saya pun. Ya, walaupun saya tahu di kawasan saya, di kawasan Pantai Timur, sama ada di Sendakan, ramai anak-anak muda. Tapi kita bariskan pimpinan, muka baru.
seorang peguam dari Sindumin, muda itu. Seorang peguam si Muhammad Nurizman, orang muda ini. Semua. Di antara pimpinan dalam parti. Berapa persen warisan tampilkan orang muda itu? Orang baru about 60%. Oh, iya, besar. Yang paling banyak yang kita nampak wanita pun kita ada. Alhamdulillah. Ya? Itu yang kita nakkan supaya gambaran berbagai, bukan hanya gendanya, umurnya, tapi bangsa mereka. Di antara yang paling banyak yang kita nakkan supaya menyatukan umat ini, penyatuannya bukan hanya dengan rancangan tapi amalan. Ya, tidak pernah bertanding kursi orang Cina calon hampir 12 dalam sejarah semenjak kita merdeka. Saya tidak mau dengar nanti kami tidak cukup YB bersuara untuk Cina. Yang suara ini di AP, besok kita perintah, rasuah kita lawan. Sampai sekarang tidak ada langkah untuk mengatasi, membentras bagaimana tindakan rasuah di Sabah ini. Terima kasih Dato' Seri Panglima Haji Syafri Syarif Abdal sudi mengambil sedikit masa bersama kami eksklusif di Sarawak ini, di Membakut Bengawan ini, dan kita akan menelusuri kempen trail Dato' Seri selepas ini. Jadi teruskan Sabah Memilih bersama saya Nazri Kahar dan juga juru kamera Mat Rozli dan juga rakan-rakan kami bertebaran di seluruh daerah di negeri Sabah sempena Sabah Memilih 2025.